Orang tu menyanyi menjoget nak jawab salam pun tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab sekarang kita live, takut orang tak percaya depan ni ada orang ramai. Jadi kena jawab kuat sikit. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada al-ustaz pengerusi acara yang dikasihi lagi dihormati yang berusaha pengetua sekolah menengah Setia Budi Puan Faizah Jumari. Jawa ke? Jawa, samalah. Adalah darah sikit. Yang dihormati yang dipertua PIBG, bahagia Datuk Muhammad Azmi bin Muhammad Isa yang telah sudi meluangkan masa dalam kesibukan jadualnya dikosongkan untuk hadir bersama. Begitu juga yang dihormati Naib yang dipertua PIBG yang mulia Tengku Izham bin Tengku Kamaruzaman. Yang dihormati barisan JKPIBG, tak dilupakan sahabat saya Saudara Zamri Isa, declare sahabat saya. Kawan tak percaya saya kawan dengan dia. Dalam banyak-banyak gambar tadi tiba muka dia keluar. Tu saya pandang tadi kan. Alhamdulillah tanya. Sahabat saya lama dah, Zamri. Terima kasih banyak. Dia telah berjaya menghadirkan saya ke sekolah ini. Saya tengok lobi sekolah ni pun macam lobi hotel. Cantik. Seterusnya barisan guru dan para pelajar Sekolah Menengah Setia Budi yang berada dalam dewan ini dan dewan sebelah. Alhamdulillah. Saya suka tadi dengar lagu tadi. Memperlihatkan kebebasan yang diberikan kepada wanita. Macam itulah perempuan kalau dapat dia menyanyi. Suara lelaki tak dengar mana lah. Makin lama mungkin tak keluar suara lelaki tu. Ni yang perempuan pula makin dia tak sabar, dia dapat dia menjerit. Dia kan. Sampai ujung tu dia macam tu kan. Tapi macam mana pun tahniah lah. Itu baru sehari tu. Kalau bagi dia seminggu pecah comin tu kan. Tapi macam mana pun tahniah. Semangat tu kan. Rupa-rupanya banyak lagu yang kita tak tahu. Saya pun first time dengar lagu Rukun Negara tu. Tak sangka jadi seronok dengar lagu tu. Kalau boleh nak ulang, seulang sekali lagi. Macam mana pun tanya. Lain tahun depan kita buat lain sikit. Kita suruh pengetua nyanyi. Tak main lah go fight number one tu semua orang boleh buat kan. Suruh pengetua nyanyi, cikgu-cikgu duduk belakang. Oh betul. Kan? Setuju tak? Contoh baru betul. Ni cabaran tahun depan. Cabaran tahun depan. Jadi sepatutnya saya kalau ikutkan situ tu penampilan istimewa. Jadi saya berjalan sampai depan dah selesai kerja saya dah sign, dapat cenderati kira balik lah. Tak payahlah cakap lagi dah. Tapi macam mana pula kan. Macam mana pula. Jadi tahniah di atas usaha yang dijalankan oleh sekolah ini, inisiatif untuk melaksanakan dengan SOP-nya. Dan Alhamdulillah dengan emas ni, penyerahan emas ni, alhamdulillah saya pun dapat ni. InsyaAllah saya akan pakai ke mana-mana kan, boleh basuh apa semua. Mudah-mudahan semangat ni kita nak bawa dalam diri kita. Bila kata Sekolah Menengah Setia Budi number one dengan kau tak faham, nombor satu lah kau tak faham kan, kena meletak dalam hati masing-masing. Apa-apa pun kita mesti nombor satu. Tak kisahlah sekolah swasta kita nombor satu. Okay, kalau banding dengan sekolah biasa pun kita masih nombor satu. Macam tu lah. Boleh tak ni? Boleh kan? Boleh. Jadi bila sebut tentang tajuk hari ni, tajuk ni memang ikut selera penganjur. Suka hati dia buat macam karangan tajuk tu. Nikmat menghayati nikmat kemerdekaan dalam era moden. Dia ketika menghadapi la ilaha illallah. Kemudian pada suatu hari adalah panjanglah tajuk tu kan. Tapi mana ringkasannya macam mana semangat merdeka ni. Apa maksud merdeka?
Merdekakah kita soalannya? Kan? Merdekakah kita? Bila sebut merdeka ni, maksud dari segi kamus dia tu disebut sebagai keagungan, kekuasaan, kebebasan. Malahan kalau maksud yang sebenarnya adalah bebas daripada belenggu, bebas dari apa bentuk ikatan, halangan, kekangan. Maksudnya tu bebas daripada apa-apa bentuk penjajahan. Tapi pada hari ini, kalau kita tengok, tanya diri kita balik, apakah kita boleh mengakui yang kita sebenarnya telah bebas sebebas-bebasnya daripada kekangan? Tak. Macam mana pun kita tidak akan bebas daripada apa yang disebut sebagai peraturan dan undang-undang. Kita sebut tadi, kebebasan ni bukanlah kebebasan secara mutlak. Bukanlah kebebasan untuk buat apa saja, macam di setengah negara, sampaikan membakar jalur gemilang, membakar bendera negara juga dianggap sebagai satu bentuk kebebasan. Bukan itu kebebasan yang kita nak terapkan. Dan kebebasan ni bukanlah makna boleh berbuat apa saja tanpa peraturan dan kawalan. Kebebasan ni bukanlah boleh melanggar norma-norma kehidupan sebagai manusia yang normal. Tak. Macam hari ni kita ada norma baru kan? Norma baru, ada sebut norma baru, ada sebut normal baru. Tetapi normal dan norma baru ni perlu kita ikuti. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita dapat mengembalikan keadaan yang lebih asal, yang lebih baik. Tetapi ada norma-normal baru ini yang sewajarnya dijadikan satu asas daripada dulu sampai sekarang. Apa benda iaitu kita ambil suhu ni sebenarnya memang elok. Kita ni siap basuh tangan, cuci dengan hand sanitizer. Baru kita tahu kalau kita bersin, kalau kita tak ada sapu tangan tu kita macam tu kan. Kalau kita batuk atau tutup macam ni apanya. Nah, baru tahu siku ni berguna apanya. Yang selama ni buat tak tahu je siku. Nah, tengok saya sebut siku dan tengok lutut. Dah terlupa dah siku kat mana kan. Jadi maknanya nak bagi tahu semua ni ada fungsi. Baru kita faham. Rupanya jarak ni macam mana. Penjarakan sosial macam mana. Betul. Tanyalah pengetua tadi. Kita orang bergambar pun tadi ikut jarak tau. Tiba-tiba saya ceramah kat satu tempat dekat Perak, dia kata jarak 1 meter dah tak ada dah, kita dah okey, sekarang jarak dia 1 siku. Dah main 1 siku pula dah. Sekali bila gambar tu masuk kat dalam Facebook, semua cakap tolong. Saya lalu slow SD, slow sikit. Semua slow lah, macam pengantin lah kan. Tapi yang dia sebut tadi, apakah bala yang Allah Ta'ala turunkan? Terpulang. Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi sekalian, kita tengok. Itu sebab saya banyak berceramah pada musim PKP ni. Tajuk dia COVID-19 hikmah atau musibah. Terpulang. Kalau kita tengok dalam satu hadis kursi, macam mana Allah bagi tahu kita, Allah bagi tahu sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Kita tengok macam-macam manusia. Ada 3 golongan manusia dalam musim PKP ni. Pertama, golongan yang makan gaji. Golongan makan gaji ni pula terbagi pada 2. Yang pertama, seronok kerja kat rumah. Sebab dia kerja macam tak kerja. Membuta, mengangkang kat rumah. Apa bondo pun tak buat. Sudahnya makan, sudah makan tidur tengok TV. Lepas 3 bulan badan jadi pelampung. Kategori yang kedua, dia yang bukan makan gaji ni, dia nak sangat balik semula ke pejabat. Dia kata susah BDR ni, perang badar kat rumah. BDR bekerja dari rumah. Payah, tanyalah cikgu tak. Mengajar daripada rumah. Tiba-tiba anak murid left group. Pahal budak ni. Baru tahu betapa sorry belajar daripada rumah kan. Susah. Cikgu-cikgu mengajar daripada rumah. Susah dengan tahap nak mengajar. Tiba-tiba tin bunyi horn, barang sampai. Cikgu perempuan tu lah kerja barang online tak baby. Tin kan. Golak mana betul lah tu. Lepas tu baru nak mengajar, baru nak buat kerja, nak susu, anak pula nak susu. Baru nak buat kerja, hari ni masalah apa? Suami tanya nak makan apa. Tu belum cerita lagi cikgu-cikgu yang masuk grup masak tak jadi tu.
Ditambah pula sekarang masih ada yang memohon nak bekerja dari rumah sebab tak nak pergi pejabat. Ada. Kan? Daripada pagi tengok TV, kemudian main internet, tengok Netflix, sampailah ke senja 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok, tapi macam tu lah tajuk dia. Kan? Jahat betul mak mentua tu. Macam tu lah, saya tak tengok tapi saya tahulah cerita tu macam mana. Macam tu lah lebih kurang. Orang kalau buat mengumpat tu cepat je tengok lagi, tengok lah tu. Aku dengar tau, kau jangan umpat aku dengar. Dan begitu juga kategori yang kedua adalah golongan yang bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Bila bekerja sendiri, apa jadi? Pada mereka yang kais pagi makan semalam. Yang kais pagi makan pagi tu kira okey balik modal. Ada yang kais pagi makan semalam, modal dah habis, pinjam sana pinjam sini, dah tak tahu dah nak pinjam kat mana. Masa tu kita tengok ada orang yang kononnya dulu mewah hidupnya, kereta besar, kemudian bercuti luar negara, tiba-tiba keluar statement dalam Facebook, tak ada kebantuan untuk kami. Masa tu orang marah. Nak bagi tahu apa? Masalah menimpa tak kira golongan. Masa tu duit tak ada nilai. Dan kategori yang ketiga adalah orang yang sentiasa nampak peluang dalam PKP. Adik-adik dah tak payah dengar lagi dah bunyi cikgu berletih bila duduk kat rumah hari tu. Betul tak? 3 dialog yang biasa cikgu sebut dalam kelas. 3 dialog, saya dah kaji tu. Dialog pertama, apa nak jadi dengan kamu ni? 1. Saya dah tahu. Dialog yang kedua yang lagi popular pada itu, kamu sedar tak periksa berapa hari lagi? 2. Dan ayat yang paling popular yang selalu Cikgu Faizah sebut. You all tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman dia. Tapi mak kita kat rumah 3-3 pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Periksa berapa hari lagi, zaman mak dulu 3-3 pakai. Tapi kita nak masuk golongan yang mana? Golongan pertama, golongan kedua atau golongan ketiga yang sentiasa nampak ruang dan peluang. Semalam saya menemu bual yang teramat mulia Datuk Undang Luak Johor bertanya tentang adat. Bertanya tentang adat dan adab. Ada disebut setinggi mana pun ilmu, tapi kalau adab tidak ada gunanya. Biarlah ilmu tak ada, tapi adabnya ada, maka dia boleh ke mana-mana juga. Orang akan senang dengan dia. Hormatnya, apanya. Itu sebabnya kita sebut dalam rukun negara tu kesopanan dan kesusilaan. Tadi disebut, merdekakah kita dengan tahap mengelupu, minta bantuan sana, minta bantuan sini? Merdekakah kita? Merdekakah kita dengan tahap kita menggunakan gadget sewenang-wenangnya untuk tujuan yang tak ada kena mengena dengan kehidupan kita? Gunakan gadget untuk main game, PUBG, Tag Live, apa benda? Macam-macam lah. Dengan game-game apa benda lah, tembak, macam-macam lah, nembak sana, tembak sini, kan? Menggunakan gadget untuk menyaksikan episod drama malam tadi yang tak sampai tengok. Ya? Menengok episod drama Korea back to back, bersambung-sambung. Kalaulah episod drama Korea tu zikir, dah ramai jadi wali dah kan. Tapi tu masalah. Kan kita boleh terpengaruh dengan tu. Jadi macam mana kita boleh kata kita dah bebas daripada kekangan dan belenggu pengaruh daripada luar? Cuba cakap. Ya. Cuba tanya balik diri kita. Orang dulu-dulu mungkin mereka tak ada kena wabak COVID-19, tapi mereka pernah juga kena wabak taun. Mereka pernah juga kena tiba-tiba banjir besar. Mereka pernah juga kena malapetaka dalam hidup mereka. Tanya Datuk Azmi, orang dulu-dulu macam mana? Berlaku banjir besar, berlaku kemarau, dalam kepok dia ada, dalam bekas dia ada yang boleh ditampi-tampi akhirnya menjadi beras. Dia tahu dia nak menangkap ikan dekat sungai. Dia tahu macam mana nak cari apa binatang-binatang lagi dia boleh tangkap selain pada bab 1. Babi lah, kau tak faham.
Orang dulu itu baru kita sebut, walaupun mereka dulu dibelenggu oleh penjajahan, tapi mereka masih lagi boleh menjalani kehidupannya dengan senang hati sebab mereka sentiasa mencari jalan. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Macam tu juga adik-adik bila belajar kan? Cikgu baru ajar, okey semua buka muka surat ni. Alah, cikgu yang paling dalam dilemanya bila mengajar adalah bila cikgu confuse. Kau faham ataupun tidak. Kelas ada apa-apa soalan, macam ni lah. Semua koma, tiba-tiba darah tak jalan kan? Oksigen tak sampai ke otak tu. Kelas saya tanya ni faham ke tidak? Tak tahulah. Lepas tu bila cikgu keluar, aku tak faham kenapa cikgu ajar. La ilaha illallah. Kan? Itu seorang koma. Bila cikgu, okey kelas ada apa-apa soalan, yang soalan siap pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang kelas ada apa-apa soalan, kemar barang, dah habis dah. Kemar dah habis. Kan? Jadi kita ni satu benda je yang nak menyelamatkan kita. Benda nak menyelamatkan kita. Adik-adik duduk dekat kursi belakang ni kan, beriyalah PIBG ni buat program dengan penampilan istimewa ni kan, beria buat dengan buat live kan, satu dunia dapat tengok. Tapi saya cakap betul ni, kita sekarang ni satu dunia tengok ni. Sahabat-sahabat kita pada Singapura, pada Brunei, daripada Leeds UK, daripada Melbourne sedang tengah tengok live kan. Satu benda jadi yang boleh selamatkan kita, satu je, ilmu. Itu sebabnya kita buat program kemerdekaan ke apa ke, satu je. Adik pergilah kat luar sana kan, cuba tengok perumahan-perumahan yang baru naik. Hanya dia punya ayat, hanya 2.4 juta kepala otak dia. Tak, betul tak? Rumah kat luar sana harga 2.4 juta. Adik-adik, macam mana kita nak dapat duit 2.4 juta ni? Adalah cara lain sebab merompak dan mencuri ni, ada. Belajar. Kita orang dulu pun, tengok kan zaman dulu, Cikgu Faizah tu. Cikgu-cikgu pun dulu, tanyalah dia orang. Dulu kita tengok 100 ribu tu besar dah. Hari ni tengok rumah 300 ribu, oi mahal dah. Tak, hari ni 300 ribu tiba-tiba jadi murah pula. Kan? Sebab apa? Sebab itulah cabaran kita pada hari ini. Bila COVID-19 melanda, yang pertama kita tengok kesaksamaan. Tak kira siapa, muda, tua, Cina, India, Melayu, Kadazan, tak kira siapa, semua kena. Pertama kali kita jadi elok. Pertama kali kita boleh beratur. Tak kira lah kau pangkat tinggi sekalipun. Tanya Datuk Azmi di YDP PIBG, beratur depan pasaraya nak beli bawang. Saya pun beratur. Samsul debat tak samsul debat, beratur sama. Kau duit banyak pun belakang, beratur belakang. Kau bawa lah Alphard ke, kau bawa lah kereta apa, BMW 7 Series ke, kau pakai pang dia punya horn, beratur. Duit banyak kau duduk belakang. Lepas tu duduk belakang, masuk dalam barang dah habis. Betul? Masa tu lah ada, tapi ada hikmah. Baru tahu rasa beratur macam mana kan? Baru tahu betapa rimasnya pakai mask tu. Saya sebelum COVID-19 lagi saya dah pakai mask ni ke mana-mana. Itu je cara saya boleh berjalan tanpa orang ambil gambar. Pakai mask, pakai cermata, kena pakai cap, baru tak perasan siapa. Kalau tidak, ambil gambar boleh. Ambil gambar. Penyakit tu budak ni. Yang paling best tu,
Ni Samsul debat kan. Kalau tidak tu tua je, ada juga yang muda. Samsul debat kan. Saya kata, ya Allah, mak seminat betul. Mak dia yang minat. Tak apalah. Tapi baru kita tahu rasanya macam mana. Tak pernah terbayang kita kena lalu Roblox. Tak pernah terbayang. Baru kita tahu kecilnya rumah kita yang besar tu. Barulah saya tahu macam mana caranya pasang tiang kamera sendiri. Buat live. Tahulah orang Malaysia ni soalan ni membina bila saya buat live tu. Apa komen bawah tu? Cantik langsir. La ilaha illallah. Perangai la ilaha illallah. Ustaz nampak kurus lah. La ilaha illallah. Cubalah kau dengar apa aku cakap tu, kau tanya soalan berkaitan dengan apa tajuk yang kita buat tu kan. Tapi itulah dia. Pengalaman baru tahu macam-macam sudut. Bayangan sofa atau meloding yang Sembilan cakap tu. Jadi bengkok hari-hari duduk situ. Kan? Mak-mak kita dia tanya ayah tau, bang hari ni nak makan apa? Bang cakap je. Bang cakap je nak makan apa? Cakap. Rupa-rupanya pertanyaan itu bukan percuma. Siap dengan iringannya. Ninja Go, Pos Laju, DHL Express, Skynet. Ada je barang sampai. Periuk dah jadi 4 segi. First time. Macam-macam kipas, macam-macam barang. Tak ada kena-mengena dengan laut. Tapi sampai. Tapi itulah dia zamannya. Kesaksamaan semua orang kena. Tak kira siapa. Artis tak artis. Sebab ada golongan tertentu, dia dah biasa, dia ada job. Dia berlakon, dia menyanyi, dia berceramah, termasuk penceramah pun. Dia dah tahu dah job ni 5,000. Besok petang dapat lagi 10,000. Malam dapat 15,000. Oh semalam, esok je dah 30,000. Lusa dah 50,000, 20,000, 30. Sebulan 100,000 lebih. Dia dah kira. Tiba-tiba batal serentak. Baru kau tahu langit tu tinggi rendah. Dekat situ ilmu tak ada. Belajar dari kesilapan. Menyimpan. Kebanyakan mereka yang bermasalah pada musim PKP hari itu sampai hari ini adalah mereka yang tidak menyimpan. Itu sebabnya saya suruh adik-adik duduk kat sini tak payah fikir pasal menyimpan, tapi belajar. Kena belajar. Begitu juga dalam musim PKP ni, hikmah dia, individu bawa kesan pada masyarakat. Kita tengok kan viral kan, macam mana polis nak tampar. Kau pakai betul kau pakai macam tu, dia kata. Tutuplah, nak ditampar ni budak. Sebab tahu seorang buat hal, semua orang kena. Saya tengok dekat dalam nanti kalau siapa ada masa buka YouTube, tengok tajuk Coronavirus. Dah keluar filem tu 2012 dah keluar Coronavirus punya cerita. Sejibik sebijon macam apa yang berlaku kat negara kita. Cari dekat YouTube, tajuk dia Coronavirus. Dia menggambarkan bagaimana seorang lelaki ni bercuti di Australia, kemudian sahabat dia tu batuk, dia pun batuk sekali. Kemudian dia batuk tu macam dah keluar darah sikit. Dekat kawasan persekitaran tempat kawan dekat Australia, dekat laut tu, macam ada dah binatang-binatang, anjing, burung pun mati-mati dah. Dia naik flight batuk-batuk tu, bersentuh pula dengan pramugari. Satu flight kena kuarantin di Los Angeles. Lepas tu satu airport kena tutup. Jadi benda tu tak tersebar kat luar, dalam airport saja. Tetapi ada seorang yang degil lari keluar daripada kuarantin. Kemudian dia salam driver taksi, bagi duit. Driver taksi tu ambil duit, tak pasal-pasal dia pun kena jangkit. Benda ni berlaku dan orang dah tahu. Tapi kalau kita tengok kan, seorang membawa kesan pada semua. Kita tengok video, kesian tengok anak-anak, adik-adik umur 3 tahun, 4 tahun dipimpin oleh jururawat ni, oleh petugas kesihatan ni, frontliners kita, bawa masuk dalam ambulan. Maknya tak boleh ikut. Adik-adik, bapa, mama, adik. International school, mama lah. Mama. Kan?
Nampak tak? Dia tak kira. Seorang boleh bawa kesan kepada semua, malahan bawa kesan ke tahap global. Bermula daripada satu orang yang, satu masyarakat yang tak nak ambil ilmu, iaitu satu ilmu paling penting, ilmu pemakanan. Bukan semua bodoh kau boleh tolan dalam dunia ni. Asal melintih kau faham. Melintih kau faham. Tak kira biawak, tak kira koro, tak kira ungkor, semua kau tolan. Bayangkan banyak le binatang kau boleh makan. Kan pula kelawar yang kau baik sup. Katak sawah tu kau baik masak kicap. Terbayang kau dik. Loyo tu kak ni kan. Ya. Tapi tu dia. Dalam Islam dah ajar kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian pada iman. Makanan yang tak bersih. Ada satu jenis binatang bab satu namanya. Bila dibakar sampai 10 kali, sampai lumat pun kau bakar, kuman dia takkan habis. Itu sebab kita kena tahu. Dalam banyak-banyak daging, adik tahu tak? Ni ilmu ni. Dalam banyak daging, daging apa paling sedap makan dekat dalam dunia ni? Nombor satu, daging apa? Cikgu, daging apa cikgu? Ustazah, daging apa? Daging apa? Tengok, cikgu pun koma. Tu malah tanya tu. Daging apa? Nombor satu, daging manusia. Paling sedap makan. Betul? Tapi janganlah dicuba lah kau gigit kawan kau malam sekarang. Ni contoh. Memang betul. Daging tu sebab kita tengok ada puak cannibal kan dekat hutan Amazon tu, memang ada. Memang daging manusia tu paling sedap makan. Yang kedua, daging bab satu. Tapi kita diperintahkan dalam Islam, dua daging yang pertama ni haram untuk kita makan melainkan darurat. Macam dah tak ada, tak boleh keluar. Contohlah katalah kita kena lockdown. Kita belum lockdown tau. Kita baru perintah kawalan pergerakan. Katalah tak boleh ke mana-mana dah. Apa binatang lalu kita tangkaplah makan. Datanglah babi. Ya, datang babi itu. Tapi makan sekadar saja Islam ajar kita, sekadar untuk survive, bukan beriyo sak gulai lemak celapi tu. Nah, lemak tambah sedap lah tu. Bukan macam tu. Faham? Itu yang kita kena faham. Seorang buat kesan kat semua. Kita dah bercita-cita dah. Saya dengan geng-geng semua dah pakat-pakat dah. Biasanya setiap tahun bulan 11, bulan 12 biasanya tuan-tuan dan perempuan tanyalah cikgu-cikgu dia gemar pergi umrah hujung tahun. Pergi umrah hujung tahun. Biasanya ustaz-ustaz ke apa ni kebanyakan lah. Saya tak lah, saya saudara. Saudara Syamsul Debat. SSD. Sebab kalau Ustaz Syamsul Debat USD mahal tu. Tekuk kau tak boleh bayar kan? Kita orang pakat bulan 11-12 tu kita akan berkumpul dekat Tanah Suci. Dan kita dah dengar-dengar hari tu kemungkinan besar bulan 9 dah buka balik umrah. Tapi malangnya petanda-petanda terkini kes yang baru di negara-negara Arab ni tak kurang 3,000 lebih kes sehari. Adik-adik jangan leka. Jaga diri kita sendiri. Kita jaga kita. Maksudnya, kita jaga diri kita, kita jaga semua sekali. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Jangan putus asa Malaysia. Sayangi diri anda. Sayangi keluarga anda. Anda mampu mengubahnya. Contohlah, macam-macam berlambak hashtag. Kan? Kita jaga diri kita. Sebab tengok sahabat-sahabat kita di Melbourne, Australia. Mereka dekat sana dah macam kita dah gitu. Dah turun kes. Dah lah dia hampir nak declare clear. Tiba-tiba hari ni 200 lebih kes baru setiap hari. Sebab kita tak boleh selesa. Tapi alhamdulillah memang betul. Tidak dinafikan. Wajah kesayangan hamba Datuk Nur Hisham setiap petang buat pengumuman. Ya, question. Mata pun tak langkit dah. Tak, saya fikir apa tuan-tuan? Dia tak cuti-cuti tuan-tuan. Tak berubah-ubah muka yang baik pengumuman, muka dia je orang nak tengok. Kan? Masa kita raya tu kita dah tak peduli dah, kita dah macam dah turun kes tu kan. Kita tak tengok, tak, masih lagi tengok muka dia. Itu sebabnya seorang bawa kesan pada yang ramai. Bila kita pergi ke pasar raya, sorry cik tak pakai mask tak boleh masuk. Pakai. Emas ni lebih berharga daripada emas. Kau tunjuklah golong kau macam ni.
Nak masuk tu balik. Seorang bawa kesan kepada semua. Ketiga, kesihatan tidak ternilai. Apalah gunanya ada duit tapi tak sihat. Alah, tak ada pening kepala mati dah. Orang datang rumah, kenapa? Demam. Apa pasal demam? Entahlah. Cakap pun tak betul lah. Kita tengok berapa ramai orang yang tak survive apabila dijangkiti positif COVID-19, tak survive. Kebanyakannya orang yang dalam diri dia sedia ada penyakit di dalam. Kalau dia masalah buah pinggang, dia ada masalah jantung, dia ada masalah darah tinggi, masalah kencing manis kronik, maka dia akan tewas di dalam perjuangan yang menentang wabak. Kebanyakan. Masa itulah penting jaga kesihatan. Mana yang badan tu agak-agak dah oversize tu, cubalah fikir balik. Saya cakap kat diri saya juga, saya pun dah berat, badan saya tinggi tau. Saya dah cek dah dengan pakar pemakanan. Kalau kita nak cepat kuruskan badan, cikgu-cikgu dengan tak payahlah talan ubek yang bukan-bukan tu. 4 benda putih kita kena elakkan. 2 minggu boleh kurus. Nasi, gula, susu, tepung. Oh, I tak makan nasi, I makan mi, tepung. Faham? Mihun sama je. Habis makan lauk, makan sayur. 2 minggu je. Lepas 2 minggu kita akan okey. Nasi, gula, susu, tepung. Tapi kalau lepas 2 minggu kita makan balik nasi tu, badan kita akan lagi cepat naik daripada sebelum tu. Alhamdulillah. Saya last makan nasi pagi tadi. Tu. Maknanya saya berazam nak mula sekarang lah. Macam tu lah. Tak ada lah. Tapi memang ya, kesihatan penting. Jantung. Cuba tengok cikgu-cikgu mana yang dah berusia, termasuklah juga katanya Datuk YDP, kita punya yang mulia timbalan yang YDP. Tanya saudara Zamri, tanya sahabat cikgu-cikgu yang dah berusia 40 ke atas. Tengok mata kita. Kalau mata hitam tu ada warna putih keliling, kolesterol ring. Cikgu kalau ada masa, Cikgu Faizah panggil seorang pakar, tak carilah sesiapa pakar, iridologi, boleh suluh penyakit dalam mata. Sebab dia ambil torchlight tu, suluh daripada tepi, kita nampak retina mata kita ni, yang iris tu. Ada garisan tu, kalau elok tu macam baby dia akan elok garisan. Tapi kalau ada lubang-lubang tertentu dia ikut jam. Dia ada diagram dia. Kalau dekat sini ada lubang, mana sakit apa? Ni sakit apa? Kalau tengok suluh daripada tepi, jangan suluh macam ni, memang kau tak nampak apa. Daripada tepi suluh. Contohnya ambil satu torchlight kecil, kan doktor kan biasa ada torchlight kecil tu yang Duracell yang masuk bateri kecil tu kan. Kita tekan, kita suluh daripada tepi, kita akan tengok. Kalau mata dia tu macam ada berkedut-kedut tu, ada berkedut-kedut dekat iris tu, maknanya banyak betul toksin masuk dalam badan dah. Mungkin keliling kita orang isap rokok, kita terdedah dengan asap kereta. Kita pernah tengok tak mata sahabat-sahabat kita berkilat-kilat, berwarna-warni sikit mata, kencing manis. Kau pakai contact lens ke? Tak, kencing manis tu. Macam sekarang cikgu kan, kalau cikgu tengok mata cikgu sebelah, angkat ni mata. Kalau adik-adik boleh tengok aja, jangan kau pegang. Ada yang seorang tu angkat, tengok dekat mata hitam tu, dekat atas mata hitam tu. Ni ilmu ni. Cuba tengok dekat atas mata hitam. Jangan tengok sendiri tak nampak, tengok mata orang sebelah. Macam mana pula nak tengok mata sendiri? Pandai betul cikgu ni pun. Cuba pandang kau, tengok atas tu. Kalau kita tengok mata hitam kita tu dekat atas tu, dia macam ada macam satu bentuk. Tak apalah kalau kita tengok handphone, cuba tengok. Dekat handphone kau tengok, dia akan nampak dekat atas warna hitam tu, dia macam ada ketayap sikit tau. Macam ada warna putih, macam kabur-kabur sikit kat atas. Lagi tebal putih tu, lagi kuat pelupa. Cikgu paling kuat pelupa sebab dia lagi banyak dia ngajar, lagi banyak dia lupa. Betul? Tu sebab kita sentiasa baca. Tu sebab macam adik-adik kena selalu baca. Ini baca tengok TV. Macam mana tak lupa? Lepas tu tengok bukan dia tengok rancangan apa kan? Buka YouTube, tak apa cerita tengok. Cuba YouTube tu buka Syamsul Debat TV. Subscribe. Sompek juga tu. Copek lah nak kerja 1,000 dah okey lah. Kan?
Memang ya. Kalau lagi tebal tu, lagi cepat lagi kuat dia punya lupa. Tu antaranya, banyak lagi sebenarnya. Sebab yang bagusnya, kenapa saya ambil khusus iridologi masa saya belajar dulu, sebab saya memang sedih waktu tu arwah abah saya meninggal dunia ketika umur abah saya genap 50 tahun. Abah saya meninggal pada usia yang muda, darah tinggi, kita tak tahu. Dia demam, esok dia meninggal. Sebab banyak di kalangan kita penyakit dah ada dalam badan tapi kita tak tahu. Kita ambil ringan. Kita tak nak ambil inisiatif untuk buat pemeriksaan kesihatan. Itu sebab ada setengah pengetua tu dia ambil inisiatif sendiri. Dia panggil pegawai daripada pejabat kesihatan datang untuk semak seorang-seorang. Masa tu adalah cikgu yang lari sebab dia takut ambil darah. Masa tu mula-mula berak berdarah lah, tak boleh datang sekolah. Macam-macam lah alasannya. Tapi betul, sebenarnya kena buat. Ya. Itu sebabnya kita kena exercise. Toksin dalam badan kita ni nak keluar menerusi peluh. Adik-adik dengar toksin dalam badan nak keluar menerusi peluh. Kalau kita tak exercise, toksin boleh keluar menerusi dua cara. Pertama jerawat, kedua uban. Pilih nak yang mana? Tu dia. Tu sebab ada cikgu dia nampak muda je sebab dia rajin exercise, dia rajin workout. Kan? Antaranya. Kesihatan tidak ternilai. Jaga kesihatan kita. Jangan main belasah. Kemudian yang keempat, hidup ni sangat singkat. Macam mana? Bila sampai je penyakit positif je, kita ada masa antara 3 ke 14 hari je lagi nak tengok kita boleh survive ke tak. Kalau lebih 14 hari, kita selamat insyaAllah. Nak tunjukkan bahaya tak bahaya penyakit tu. Dan begitu juga kita lihat hidup kita ni dekat luar sana. Bila sebut tentang materialistik pada masa tu saya sebut tadi, duit banyak pun tak ada nilai, apa pun tak ada nilai. Sebab masa tu masing-masing nak melepaskan diri, survival kehidupan masing-masing. Jadi adik-adik, macam saya sentuh pada awal tadi, saya pun tak ada nak cakap banyak-banyak, tapi saya nak bagi tips. Adik-adik mesti berjaya. Cabaran dekat luar ni lebih besar daripada COVID-19 ni. COVID-19 ni bukan kita je rasa, satu dunia merasainya. Tetapi kita, peranan kita apa? Jangan ambil kesempatan maka kita pun boleh leka, relax, tak ada apa-apa. Belajar tak nak belajar. Pertama, adik-adik kena cepat. Kita nak jadi number 1. After these 4 months, then we will reach to 2021. So in 2021, we have only 4 years. 4 years left. Kalau boleh jangan tunggu 2025, 2021 dah jadi nombor 1. Apa hal nak tunggu 2025? Lambat lagi. Apa pasal? Apa kita tak boleh ke? Siapa tingkatan 5 sini kalangan? Mana tingkatan 5? Dia tak ada? Apa dia? Oh, dalam kelas. Kat sini? Okey, form 4. Okey, form 4. Form 2 pula, form 2. Kalau tunggu lagi 4 tahun, masa tu dah keluar sekolah. Buat apa? Maknanya bukan untuk kita lah. Kita mesti capai number 1 tu secepat mungkin. Jangan tunggu-tunggu. Macam saya dululah. Kalau orang cakap Samsul Debat kan, Samsul Debat. Mana dapat nama Samsul Debat? Sampai kau panggil SD, nak tanya SD sampai kau apa? Tadi pun pengawal keselamatan pun 50-50. Betul ke dia ni? Azia pula naik. Okey je. Kan? Saya satu benda kan, bila saya nak tu, saya buat. Macam tadi adik tadi. Dalam pada tu 2 lagu. 2 lagu. Kau bagi dia seminggu 1 album. Itu pun sehari tau. Saya dulu, bila saya dicabar oleh roommate saya, kau masuklah pertandingan pidato, masuk. Tak sampai setahun saya champion negeri Melaka. Sampai setahun. Saya masuk pertandingan, masuk. Dulu Johan bukan besar sangat, 350. Johan daerah, Johan negeri dapatlah 500. Alah. Kan? Tapi Johan kebangsaan besarlah sikit. Dapatlah 5,000. Kan? Kemudian bila saya
Tak sampai 2 tahun saya johan kebangsaan. Dah johan kebangsaan, saya tak nak masuk pidato dah, cukup tu. Saya masuk debat pula. Jadi bila saya masuk debat, dah masuk pertandingan-pertandingan, hampir semua pertandingan saya menang peringkat universiti, termasuklah yang paling best sekali bila menang dengan inilah universiti sebelah. Yang jadi penaja sekolah ni. Kan? Tak, dia kalau menang dengan UIA tu rasa macam menang satu dunia lah rasa. Sebab UIA ni kita punya benchmark kan. Dulu masa saya masuk debat dulu, Royal Debate, debat diraja, saya top rank best speaker 3 tahun turut kot kebangsaan. Tapi maknanya bila kita nak, kita go for it, kita boleh dapat. Bersama-sama lah kita berjaya. Jom, tak apalah, kau pergilah dulu. Memang takkan jadi. Nasi tu, kalau kau tak ambil suap masuk dalam mulut, tak sampai. Tak sampai. Tu sebab kita kena cepat. Makin kita lambat, kita akan ketinggalan. Lambat kita akan ketinggalan. Percaya cakap saya. Kita kena cepat. Ni zaman teknologi. Ni benda-benda ni semua. Kan? Teknologi ni. Handphone. Ya, rakam. Siapa sangka? Dulu telefon kan? Dulu telefon tarik wayar. Hello. Macam bateri kereta. Tanya Datuk Azmi tu. Ni nak bateri handphone atur 010 tu letak atas meja. Memang tak ada siapa nak duduk dengan kita. Kalau sekarang bawa telefon je tu. Cikgu sekarang je tengok beli handphone kamera 4. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Cukup sekadar saya katakan. Jadi kepada syarikat telekomunikasi, tolong taja program Hari Kebangsaan Sekolah mulai tahun depan. Macam tu. Zaman kita kena cepat dik. Lambat kita akan ketinggalan. Ya. Nantilah orang tu ambil. Nantilah orang tu dapat. Lepas tu kau dengki. Kita kena cepat. So, kita hari tu betul tak? Betul tak adik-adik yang tingkatan 4 ni semua? Dulu hari tu dah banyak kita main-main sebelum PKP, betul tak? Inilah masa nak cover balik. Semua orang tengah tiba-tiba bangang serentak. Semua tak belajar, duduk kat rumah, tiba-tiba hilang ingatan. Macam tu kan? Jadi kita datang sekolah belajar lah. Tak ni cakap betul. Kita dah back to square one. Semua orang tak tahu apa-apa, kena belajar balik semula. Cover balik. Biar dia keluar result SPM besok. Keluar result daripada 100 orang yang ambil SPM, 200 dapat semua A. Berlebih pula daripada calon yang ada. Pecahan tak wajar namanya. Sebab cikgu-cikgu pun ambil peksa sekali, dah geram sangat. Betul. Kita kena cepat. Yang kedua, kita kena hadir dalam apa juga peluang-peluang yang ada. Dengar ceramah-ceramah macam ni, datang. Hari ni saya, lain kali mungkin ada penceramah-penceramah lain. Mungkin besok dia jemput seorang penceramah yang tak kurang hebatnya, nama dia Zamri bin Mat Isa. Contoh, bukan nama sebenar. Jangan pandang ni contoh ni. Betul dia, saya pernah dengar dia bercakap. Bukan saya tak dengar. Tu saya kata kenapa tak panggil dia je. Tak, bila dia bercakap, setiap apa yang disampaikan, cikgu boleh je kau nak ceramah kat korang, tapi kenapa? Sebab dukun ni dia tak laku kat kampung sendiri. Dia kena panggil dukun luar ke? Tapi benda saya cakap tak sama ke dengan Cikgu Faizah cakap? Sama. Tengok mengada nak dengar pada orang luar. Tu je. Zaman kita orang dulu, tak habis zaman dulu kan? Tanyalah Cikgu Faizah. Tanyalah Yang Mulia Tengku Tanya Datuk Azmi, tanya Tuan Zamri gitu. Dulu mana ada ceramah motivasi kemerdekaan, ada. Ceramah motivasi belajar tak ada. Yang motivator kita yang ada kat rumah tu. Kau nak belajar, tak nak belajar, sudah. Macam tu je ayat. Mak kita macam tu. Kau nak jadi orang, kau belajarlah. Mula terfikir, selama ni bukan orang ke? Itu ayat mak kita.
Betul. Peluang ada datang dengar. Walaupun kau pernah dengar benda tu, tapi selagi mana kau belum buat, kena anggap itu benda baru. Yang ketiga, ini adik-adik kena ingat, ini bukan zaman cakap saya nak berjaya lah, saya nak dapat 10A lah, saya dapat straight A's lah, saya tak nak menghampakan kredit berapa. Dalam satu pepatah Jawa ada menyebut, talk is cheap. Bercakap tu murah. Kena buat. Tunjukkan yang kita boleh berjaya. Ingat tak kakak Nik Nur Madiha? Kenal? Kakak Nik Nur Madiha dulu daripada Kelantan dapat 21A dalam SPM. 20A1, 1A2. Beza ke dia dengan budak-budak perempuan ni? Beza ke dengan korang semua? Adakah masa dia belajar dalam kelas otak dia tu keluar daripada tudung tu sampai kena pegang otak tu? Ya Allah, banyak pula otak dah. Macam mana lah? Tak. Sama. Tapi apa beza dia? Kesungguhan dia belajar. Dia sampai nakkan adik dia belajar, dia boleh alih-alih pula aerial tu, dia sorokkan aerial TV sampai adik tak boleh tengok TV. Bukan pergi astro. Oh, astro pun tak boleh sebut. Dia tak taja program kita ini. Bukan piring atas bumbung tu. Tapi adik ni berjaya. Sebab ini zaman apply. Zaman kita buat. Bukan zaman kita cakap. Diam tapi buat. Sesungguhnya sembahyang sunat itu dapat menampung, sunat qabliyah ba'diyah itu dapat menampung salat fardu. Tahu tak? Tahu ke tak? Tahu tapi tak buat. Sedekah boleh memanjangkan umur. Tahu tak? Tahu. Buat tak? Tak. Hormat guru, berkat. Tahu tak? Tahu tapi tak buat. Lepas tu mengaku bangsa merdeka. Macam mana merdeka? Belajar tapi tak faham. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Tak ada hasil. Buat apa? Buang masa. Ini zaman kita apply, buat. Cakap tapi tak buat-buat. Cakap tak serupa bikin. Bikin tak serupa cakap. Cakap tapi tak bikin-bikin. Sempat tak ambil dah? Cakap tak serupa bikin. Bikin tak serupa cakap. Cakap tapi tak bikin-bikin. Cakap ya. Bukan main lagi bercinta waktu belajar. Biar kering air di laut. Terbakar seluruh hutan belantara. Namun untuk meninggalkan dikau, tidak sekali-kali. Pergi dah. Duit belanja pun mak bagi, memokak-mokak. Tak payah. Tak payah. Ini zaman belajar, patut belajar. Tolak tepi dulu cintan-cintun ni. Dulu saya sekolah agama Semak Melabu dulu, tanyalah. Tuan senior saya pun ada. Kita orang dulu pelajar perempuan daripada Aspuri diharamkan memanggil pelajar lelaki abang walaupun dia senior. Dekat kantin tumpang lalu pakcik panggil lah. Kan? Potong sting betul. Tumpang lalu pakcik kau panggil aku. Sebab tak nak takut. Tumpang lalu bang. Abang takut macam tu. Ingat ni. So ni buat betul-betul. Sebab saya teringat Sun Tzu, Panglima Angkatan Tentera Cina, Angkatan Perang Cina, dia kata, if you fail to plan, then you plan to fail. Tu biasa dengar. Jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Dan kita kena ingat, dia juga cakap perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Dan dia juga sebut pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Kau main masuk je dalam dewan peksa dengan tahap kau tak belajar, bahaya. Kau tiba-tiba jadi orang yang hilang akal dalam dewan. Tak tahu nak buat apa. Ingat tu.
Kemudian seterusnya, mantapkan kelemahan kita. Mana subjek yang lemah, cover cepat-cepat. Tak faham? Tanya. Cikgu paling seronok kalau kau boleh jumpa cikgu tanya, cikgu saya nak tanya soalan. Masalah korang bila ada kawan-kawan tanya, kau bahankan kawan kau tu. Cikgu saya ada satu soalan, tanya soalan siut. Tu masalah tu. Bila kawan tu tanya, mungkin yang dia tak faham tu sama dengan apa yang kita tak faham. Kalau malu jumpa dekat bilik guru, tanya cikgu tu. Suka sangat kalau ada student datang, cikgu, saya tak faham cikgu. Tak apa, sabar Cikgu tahu, kita apa? Relax. Okay, yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Dah cikgu kau nak meraung. Apa kau, janganlah kau jamakkan semua subjek lu. Kan? Mana yang tak faham terus tanya. Biar cikgu perbetulkan masa tu juga. Itu sebabnya persediaan kita sebelum masuk dalam kelas, kita baca dulu subjek yang cikgu bakal ajar. Kita dah tahu dah ni kita akan belajar, tapi ni tak faham. Dah tahu dah, kita tunggu. Bila cikgu explain, okey faham dah. Kena baca sebelum masuk kelas. Kemudian bila cikgu tanya, cikgu explain, masih lagi tak faham? Cikgu, saya masih tak faham dah cikgu yang tu. Tanya. Ingat, mantapkan. Sama kalau subjek bahasa Inggeris, mustahil subjek bahasa Inggeris lemah. International school kot. Saya di sekolah Semak Belabu dulu ketika zaman saya lah. Saya tak tahu zaman senior saya. Setiap hari Rabu diwajibkan berbahasa Inggeris. Setiap satu perkataan bahasa selain bahasa Inggeris keluar daripada mulut kita, denda 50 sen satu perkataan. Memang Semak Belabu. Apa yang berlaku di Semak Belabu pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap begitu. Aku ingatkan kok jadi cakap bahasa Inggeris langsung senyap. Kan? We'll never learn English, but we practice English. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Kau nampak yang aku kampung ni, kau tahu? Macam-macam negara pergi dah, tahu? Korea. Tak main lah tengok drama Korea, pergi Korea terus. Korea, Kemboja, Brunei. Mana lagi? Korea, Kemboja, Brunei, Mekah. Mekah. Mana lagi? Kemboja. Banyak. Tapi yang terbaru saya pergi Balkan. Puas hati. Rupanya tak sampai berapa bulan kita PKP. Saya pergi Balkan tu, hari-hari penuh pasport. Sebab bila pergi Balkan kan macam-macam negara pergi. Turun dekat Greece, pergi Albania, pergi Macedonia, pergi ke Croatia, pergi ke Serbia, Montenegro, Bosnia. Banyak. Terasa orang putih sejuk kan. Besar. Tapi itu dia. Mantapkan subjek yang kita lemah. Matematik kena banyak buat latihan. Tak ada cara lain. Buatlah. Kenapa saya sebut English? Kenapa saya sebut matematik? Sebab itulah yang selama ni menjahanamkan result kita. Kan? Subjek sains. Jangan cakap lah. Budak sekolah-sekolah yang aliran agama ni sains bodoh semua. Siapa boleh tak? Ramai kau doktor-doktor sains kita daripada aliran agama. Tak ada salah. Kan? Seterusnya, profesional. Apa maksud profesional? Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Adik-adik ingat. Waktu belajar betul-betul. Waktu main betul-betul. Ni waktu belajar pun main. Waktu main tertentu tak belajar. Pernah tengok orang main sambil belajar? Pernah? Ni time belajar kau main. Kau usik sana. Usik sana. Cik. Enggak, geram betul tu. Cikgu berpusing. Siapa tu? Cikgu marah. Penatlah cikgu. Cikgu ku tugas mengajar, bukan jadi warden. Bukan jadi warden penjara. Usik sana, usik sini. Penat tu cikgu nak betulkan perangai kau ni. Profesional. Waktu belajar. Pernah tengok orang main sambil belajar? Pernah?
Dan bagaimana bola dibawa oleh Safiq Rahim, dia lambung ke tengah, oh nampaknya Aidil Zakwan membawa seolah tersalur solo. Dia lambung ke tengah, oh nampaknya Aidil Zakwan membawa bola itu sambil membawa buku matematik. Pernah dengar tak? Memang tak benar, memang tak ada. Jangan bohong, memang tak ada. Tak benar. Waktu belajar tu. Kita semua ada masalah, adik. Mungkin ada masalah mak ayah, mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah keuangan dan sebagainya. Dalam kelas tolong fokus, tolak tepi dulu masalah. Tak ada masalah tak boleh selesai. Ingat tak saya cakap? Paling tidak pun jumpa dengan cikgu kaunseling. Dia akan bagi alternatif. Macam mana nak selesaikan? Jangan kita tanggung masalah kita tu macam tu. Seterusnya iltizam, keinginan yang kuat untuk berjaya. Bayangkanlah result kita semua bagus. Boleh bayang tak TV datang interview, apa perasaan adik dapat semua A? Ada beza tau pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Pelajar lelaki ni kedekut emosi. Apa perasaan adik dapat semua A? Alhamdulillah, okey lah. Alhamdulillah, syukur. Apa perasaan adik? Happy. Macam tu lelaki, dia tak ada perasaan. Dia kalau dia tengok result pun, yes, itulah. Paling tidak, kau tengah tengok apa semua A. Macam tu. Macam tu. Budak lelaki macam tu. Budak perempuan dapat result, ya Allah. Belum nyampah pula aku tengok. Belum. Nampak. Nampak. Lelaki mana dia macam tu? Sampai kat rumah pun macam tu. Abah. Semua A, bah. Baguslah. Semua A ni, bah. Ya, mana satu lah ya. Cuba kau tengok mak kau macam mana. Mak, apa dia? Dah saya tak, apa dia? Mak dapat semua A, mak. Ya ke, ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni, ya Allah? Mana mak? Share dalam grup. Menyampah, tengok. Nak pula grup mak dia cikgu. Alhamdulillah, tak sangka anak saya dapat semua A. Dia menyampah, tengok. Dia nak kongsi. Kan? Tapi itulah dia. Itu sebabnya Allah pilih orang perempuan mengandung, bukan orang lelaki. Sebab dia kaya dengan emosi. Cuba tengok cikgu yang pregnant tu datang ajar kelas. Kat besar 18. Samsul, saya tak sihat ni. Baby, jangan sepak. Dia bercakap dengan perut. Dia tak kena emosi, dia tunjuk emosi dia. Kalau orang lelaki lah pregnant dia ajak bertumbuk pun dah, kau sepak lagi. Macam tu, orang lelaki macam tu. Dia geram, dia tepuk, dia keluar budak tu. Tu lelaki. Berazam buat yang terbaik. Saya nak bagi dua kata-kata, orang kata kata-kata pujangga. Okey. Kan orang perempuan kan dia gemar, dia tulis kata pujangga, dia lekat kat whiteboard dia. Nak menyampah aku. Orang lelaki kalau duduk tu memang tak nak kawan dengan dia. Kan? Tak, orang perempuan tu sebab kelebihan perempuan. Orang perempuan je dia boleh cakap dengan mak dia, dia rindu kat mak dia, sayang kat mak dia. Dia tengok mak. Mak pula, mama. Rindu kat mama. Kau orang berani buat tu. Kau ni aku ajar cara. Hello, Assalamualaikum. Mak, rindu kat mak. Letak telefon. Mak kita biar betul anak aku. Okey, kata penyaga yang pertama. Gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kena-mengena busut dengan laut. Dah dia cakap macam tu, aku ulang aje lah. Kan? Ada yang menyalin okey tu. Kan? Tapi ada satu kata-kata yang saya nak semua orang ambil juga. Semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan aja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak,
Jangan mengharap sangat. Tapi hari ini ibarat wang tunai. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ada masa hari ini, jangan buang masa. Hari ini saya dan adik-beradik saya rasa macam sedih bila arwah abah tak dapat tengok kami semua dah habis belajar. Kami semua dah ada career masing-masing, dah ada kehidupan masing-masing. Kan? Tapi mak ada. Bahagiakan mak betul-betul. Biar mak gelak hari-hari pun tak apa, happy je. Apa? Itu sebab hari ini manfaatkan masa. Belajar betul-betul. Result dah bagus. Masa tu kau nak bercinta sampai kau dah masuk universiti, besok dah ada kerja, baru kau cakap siapa nak kahwin dengan aku beratur sekarang. Ini belum apa-apa. You know kat I tak tampar kau kan, kau tahulah mengada. Saya bagi satu situasi yang paling mudah. Satu hari nanti 10 tahun lepas ni, selepas ini 10 tahun, kau orang pergi pasar malam, terjumpa dengan kawan lama. Kau lama tak jumpa, kau buat apa sekarang? Aku doktor pakar dekat KPJ ni. Oh ya ke kau? Tak apalah, tak tahu, jumpa lagi, balik. Kenapa? Sebab kau tak belajar rajin-rajin. Masa tu kau malu, menyesal pun tak guna masa tu. Tanyalah cikgu-cikgu, bila jumpa kawan-kawan lama, ada yang berjaya, ada yang melingkup, ada. Yang kawan kita yang tu dah tak nak rapat dengan kita, tak apalah, banyak hal. Dia sendiri rasa rendah diri. Kita jangan jadi macam tu. Sebab hari ni masih ada masa. Bila dah berjaya, merdeka sangatlah. Kau sambungkan bendera ni, berapa ratus meter kau bawa, aku dah lepas dah, SPM aku bagus. Mana universiti nak aku ambil cepat? Berebut universiti tu. Punya bagus result kita kalau universiti tu tak ambil, tutup universiti tu. Macam tu sekali lah semangat nak berjaya tu. Biar dia keluar result 100% semua A. Jadi kita kat rumah relax. 100% semua A. Jadi aku semua A lah ni. Relax ni tak. Ada 3 orang yang gagal. Siapakah 3 orang tu? Sampai kat sekolah rupanya kita yang gagal. Macam mana kau boleh gagal ni? Ayah lah lambat hantar. Orang lain dah ambil dah semua yang A tu. Tinggal yang gagal aja. Dia salahkan ayah dia sebab lambat ambil result. Ingat berazam bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kemudian organize, susun atur strategi. Strategikan cara-cara untuk berjaya. Lain kali sekolah setia budi, mungkinlah, saya bukan kata ini cadangan lah. Akan datang kita buat awal tahun. Form 4 paling bagus sekali kalau buat awal tahun sebenarnya. PIBG dan apa yang diputus PIBG dan naib yang diputus PIBG timbalan YDP boleh hadiahkan pada setiap student yang nak ambil PSA ni 1 planner. Kita buat bengkel sehari untuk susun jadual belajar dalam planner ni. Saya akan ceramah, kemudian kita buat bengkel susun jadual. Cikgu akan tengok, surprisingly mereka baru sedar bila dia susun jadual belajar tu. Sebab masalah jadual dia orang organize, dia orang dia buat macam mana tau. Serap Jum. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia kan akan ringkas. Dia buat pukul 3 petang matematik. 8 malam agama, besok petang sains. Malam besok mungkin fizik ke apa, tak kisahlah. Apa masalahnya? Tak ada fokus. Dia kalau boleh buka planner hari ini 5/8 pukul 3 petang matematik bab 5, macam tu. Dah susun. Dan surprisingly masa tu dia orang sendiri akan terbuka mata cikgu bila dia susun jadual, baru dia sedar setahun ni tak cukup sebenarnya. So kalau sehari dia buang masa, dia tak akan sempat cover semua. Saya boleh bagi ceramah nanti. Saya bagi ceramah, tak semestinya saya lah, ni contoh kan. Kalau orang masih dengar ceramah saya nak buat macam mana? Kan? Tapi kita buat ceramah saya sejam cukup. Tapi saya akan pilih anak-anak murid debat saya yang bagus result PSA dia untuk duduk dalam grouping untuk bagi motivasi dekat budak-budak adik-adik ni. Dia dah tak nak dengar cakap kita yang dah tua-tua ni. Dia nak dengar cakap abang-abang dan kakak-kakak dia yang lebih rapat dengan dia.
Tak payah cerita banyak, biar dia luahan hati dia, insya-Allah. Kan? InsyaAllah. Tak, macam tu je. Tu namanya gerak gempur perasaan. Jadi bila contohnya kan adik-adik nanti kan, weh, petang ni jomlah kita keluar, kita outing. Hari ni boleh outing je. Contohlah. Outing. Tak boleh weh, aku nak kena cover ni ha. Aku ni sejarah ni tak cover dah 2 bab ni. Alah, jomlah. Yelah. Setan dah besar, keluar. Tapi bila dia keluar, dia balik, dia tahu ada 2 bab dia kena cover. Malam tu dia pun belajar untuk cover 2 bab. Yang tu kita nak, baru boleh jadi number 1. Faham? Bukan makna saya nak kamu jadi tiba-tiba tunjuk Assalamualaikum, salam. Baik, kami ni pelajar sekolah international school, sekolah agama. Bukan macam tu sampai kau tak boleh. Dahsyat tadi. Cara budak tu pegang mic tadi macam penyanyi tu. Tadi nampak tak seorang tu tadi? Kan? Saya dulu pun masuk kat nyanyi tu, tapi kita dulu Sautul Jihad nama dia, kumpulan nasyid. Jangan ingat Samsul Debat tak boleh nyanyi tau. Dulu kita orang tukar tau lagu kumpulan Exist tu. Oh ibu kau disiram bayu pagi. Kita orang tukar jadi nasyid. Oh ibu kau disiram bayu pagi. Macam tu. Kehilangan terasa kini. Bayang seolah latar pun aku buat. Dan aku bagai purnama gerhana. Lagu tu. Kumpulan Exist, lawannya kumpulan Exhaust. Dulu bukan semua masuk dulu sekolah Semak Labu ni. Dulu tim rugby kita orang nama dia Angkabut. Labah-labah. Macam mana tak kena pijak kat sekolah KJV tu. Labah-labah nama tim rugby tu. Tapi itulah dia. Tak menghalang kita, dek. Kau nak enjoy, boleh. Tapi ada masa dia. Kau nak main, ada masa. Tapi waktu belajar betul. Sebab kau orang ni, okay, kita best friend forever. Kau tak payahlah. Janji kau, dah habis sekolah kita masih kawan. Tak payah. Kau percaya cakap aku, sampai masa kau belajar, kau berjaya masuk universiti, hidup kau dah lain. Kau bekerja besok, kehidupan kita dah lain. Kau fail, kau nangis seorang-seorang. Kawan-kawan, sabar. Setakat tu je, balik hidup kita sendiri. Biar susah sekarang, tapi besok kita nak menyenangkan mak dan ayah kita, keluarga kita akan datang. Mak nak pergi mana mak? Mak nak pergi jalan. Mak cakap, mak pergi mana? Mak duit belanja dia tak sahab bagi 1,000. Nak tak macam tu? Nak. Saya pernah tunjuk dalam satu slide syamah motivasi untuk student. Saya tunjuk gambar. Cikgu Rizal, saya tak buat slide saya. Kalau saya tunjuk, kalau budak-budak nak pay saya tunjuk gambar. Cikgu dengarlah sendiri dia orang. Saya tunjuk gambar rumah. Rumah mana yang kau nak? Rumah flat tak nak. Rumah teres tak nak. Semi-D bolehlah. Banglo, ini okey. Bukan main pilih banglo. 2 tingkat lah tu. Saya tunjuk kereta. Sagar tak nak. Azia dia gelaknya kau ngajak. BMW, dia nak Merc. Dia tak tahu BMW tu masuk je pusat servis. Masuk dia melambat. Selamat datang tu 2,000 dah. Servis kereta Azia berapa ringgit? 300. Kau kira balik. Marah 300 marah. Lepas tu saya tanya, kalau anak besok nak bagi siapa jaga? Anak nak bagi siapa jaga? Saya nak tanya ni, adik-adik yang perempuan ni, anak nak bagi siapa jaga? Kalau ada anak lah nak bagi siapa jaga? Cakap. Sabar. Ada yang jawab mak tadi. Kau tu tak mak, kau jawab apa? Kau dah penat jaga, kau nak jaga anak kau pula. Jagalah sendiri. Dia tu ajak dah. Saya kirakan kos dia. Saya kira kos, saya ambil. Lepas tu saya tunjuk dekat dia orang, kira-kira benda yang korang tak nak aku kira. Rumah flat sebulan RM500. Kereta aku ambil kereta Saga, ambil kereta Azia RM500 sebulan. Itu paling murah tu. Rumah tak ada, ambil yang sewa je. Tadi rumah flat tadi sewa, bukan beli, sewa RM500 sebulan. Motor ambil Demak je. Tu pun beli kat Singa, Potensi IC je, tak ada down payment. Setiap bulan kutip 1,5.
Anak, kos nak jaga. Sebab nak ada, hantar dekat pengasuh 250. Mana ada budak satu orang RM250 lagi dah? Tak ada, tapi saya anggaplah kita kenal. Saudara mara, tolonglah jaga anak saya, RM250 tu seorang. Minyak RM500 sebulan. Mana cukup? Tanya cikgu, cukup ke RM500 sebulan duit minyak? Cukup lah yo. Mana cukup? Melainkan kita tolak kereta sampai jalan besar bos tak enjin. Betul. Dan saya kira berapa total sebulan? Sebulan untuk perkara-perkara yang korang semua tak nak, RM2,250 bersamaan dengan permulaan gaji ijazah untuk kerja kerajaan. Bila kau main-main lagi, kau lupakanlah kau nak dapat apa benda yang kau nak. Benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Itu sebab kita suruh belajar. Bila saya tunjuk gambar tu baru dia tahu. Motor nak Harley Davidson, nak motor-motor superbike. Belajar malas macam mana? Menyakitkan hati cikgu hari-hari macam mana? Dan yang terakhir sekali, niat. Inna a'malu bin niat. Niat kita biarlah baik, baru kita boleh berjaya. Jangan lupa hashtag. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Barulah jadi number one. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi rasa cukup lah zakat tu. Kan? Tak payahlah panjang benar kan? Jadi faham tak zakat ni? Faham kan? Jadi sebab saya nak belajar, ni belajar sampai berjaya tu je. Bukan lama pun. Cikgu dapat apa? Korang dapat semua A. Cikgu dapat apa? Naik gaji setiap tahun. Memanglah ada kenaikan gaji, tapi maksudnya setiap kali ada seorang dapat 10A, maka dia akan naik lagi RM100 gaji. Tak, sama je. Tapi cikgu tetap ajar korang, walaupun tak ada hasil pada diri mereka, tapi mereka gembira, bahagia tengok korang berjaya. Kau tengok daripada awal tahun sampailah hari ni. Awal tahun sampai hari ni, berapa ramai yang masuk ikut pintu pagar depan tu jumpa, cikgu terima kasih, cikgu saya dah berjaya. Berapa ramai? Tak ada. Tapi cikgu tetap mengajar korang. Jadi kat sini cukup setakat tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian mendengar ceramah saya pada hari ini. Maka itu saja daripada saya. Saya minta maaf banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa.